Kita pun takbir Allahu Akbar. Aku salat sunat Idul Fitri 2 rakaat ikut imam. Imam bertakbir Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Imam 5 kali. Kita berapa? Jeng jeng jeng. Kita kat tambah lah. Imam kat luar dia 5. Kita 7. Jeng keren. Itu kata kena pedi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan sesi kuliah Maghrib setiap hari Jumaat dengan menggunakan kitab Muniyatul Musalli. Dan kita masih dalam perbincangan solat. Kita sambung pada malam ini surat 101. Surat 101 solat sunat yang ke-18, sunat tasbih. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, sunat tasbih disunatkan mengamal dan mengekalkan sunat tasbih kerana fadilah dan nilainya yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serta telah bersepakat sekalian ulama pada menyuruh dikerjakan dan mengekalkannya pada setiap hari jika mampu. Jika tidak mampu, hendaklah dikerjakan pada setiap Jumaat seminggu sekali. Jika tidak mampu, hendaklah dikerjakan pada setiap bulan. Jika tidak mampu, hendaklah dikerjakan pada setiap tahun. Dan jika tidak mampu, hendaklah dikerjakan sekali dalam seumur hidup. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan dan remih di pantai. Sama ada dosa yang disengajakan atau tidak disengajakan, yang lama dan yang baru, yang nyata atau yang tersembunyi. Demikianlah yang disebut dalam hadis, ia dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam atau 4 rakaat dengan 2 salam. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang ke-18 ni sunat tasbih. Sebab apa dinamakan sunat tasbih? Sebab ada tasbih. Solat lain pun ada tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tasbih.
Ya, tapi yang ini tambah. Nah, dia ada 300 kali tasbih untuk 4 rakaat. Setiap rakaat ada 70 kali tasbih. Tasbih apa? Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, sebelum kita tengok kaifiyah mengerjakan solat sunat tasbih, tengok balik muka surat 101 nota kaki 94. Hadis Ibnu Abbas mengenai sunat solat tasbih ataupun solat sunat tasbih ataupun hukum sunat menunaikan sunat solat sunat tasbih. Ramai ulama berselisih pendapat mengenai ini. Ini kita kena ambil tahu juga. Ulama berselisih pendapat khilaf dalam masalah solat sunat tasbih. Setengah mereka mengesahkan hadis solat sunat tasbih, mengatakan ia adalah sahih. Setengahnya mengatakan hasan. Setengah ulama mengatakan hadis solat tasbih ini tarafnya hasan. Dan setengahnya mengatakan dhaif. Ada pula yang kata dhaif. Dia ada kata sahih pun ada, hasan pun ada, dhaif pun ada. Dan setengah yang lain mengatakan maudhu'. Ada juga yang kata hadis itu maudhu'. Maudhu' ialah palsu. Ulama fisik pendapat dia tidak muktamad. Dan tuan-tuan dan muslimat yang dihormati sekalian. Dan kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang sebenarnya segala tariknya dhaif, segala jalan-jalan sanad itu adalah dhaif. Walaupun hadis itu hampir memenuhi syarat hasan, tetapi ia syadz kerana terlalu bersendirian. Apalah tuan-tuan mungkin tak faham apa dengar tuan. Tanpa syahid dan muttabi' yang muktabar dan kelainan gayanya daripada solat-solat yang lain. Yang lainnya tasbih sampai 300, solat lain mana ada ketemu. Lihat Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin, ini ulama Saudi, dan lihat juga kitab Jam'ul Jawami' atau Al-Jami' Al-Kabir Imam As-Suyuti mazhab Syafi'i. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ringkasnya ulama-ulama khilaf dalam masalah solat sunat tasbih. Mazhab Hanafi dia kata hadis itu boleh diterima, hadis hasan. Mazhab Maliki kata boleh solat sunat tasbih ini. Syafi'i sunat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Mazhab ini dia ada laluan dia. Yang akhir sekali muktamad jumpa dalam kitab Mughnil Muhtaj. Ibn Khatib Syarbini memuktamadkan sunat tasbih ialah sunat dalam mazhab Syafi'i. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, mazhab Hanbali, kita pintuh lah Hanbali, tidak sunat. Nah, tidak sunat solat sunat tasbih. Tapi ulama dalam mazhab Hanbali, Ibnu Qudamah mengatakan harus. Jadi dia bersimpang siur lah. Sebab ada mengatakan solat tasbih ni bid'ah. Ya. Bid'ah itu mana tuan-tuan kalau tuan-tuan solat? Maksudnya apa? Bid'ah sesat. Solat tasbih ni bid'ah sesat. Jadi kita kena beritahu. Nah, ada perbincangan ulama-ulama mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, kau yang muktamad ialah sunat. Tak ada masalah lah kalau kita nak solat. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Cuma solat sunat tasbih dia tidak termasuk dalam solat sunat yang disunatkan berjamaah. Rasanya kita tak pernah solat secara seorang diri tasbih. Makna kita kalau nak solat tasbih ni pun rasanya Ramadan, akhir Ramadan, 10 Ramadan, ada masjid yang mulai, kebanyakan masjid dia buat solat sunat tasbih berjamaah lah.
Kita pun pergi tumpah. Kalau kita solat seorang, rasanya tak penuh. Penuh, tak ada seorang. Dia maaf tak penuh, kata seorang. Dan ada begitu. Dia tidak sunat berjamaah, tapi buat berjamaah tak ada salah. Macam solat hajat yang kita bincang tak minggu lepas. Boleh, tapi dia jenis solat yang tidak disunatkan berjamaah. Buat sendirilah. Baik, tuan-tuan, tengok muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi dalam masalah khilaf, kita hendaklah berlapang dada. Dan janganlah membid'ahkan amalan-amalan sunat yang muktabar. Amalan sunat yang muktabar jangan dibid'ahkan, jangan mudah membid'ahkan orang lain. Kita tak nak terima, sila, tak ada salah. Tapi jangan membid'ahkan amalan orang lain. Itu nombor satu lah. Sunat tasbih. Baik, tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, macam mana kita nak solat sunat tasbih? Yang pertama, niat. Usalli sunat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Niat sahaja aku solat tasbih ataupun solat sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Solat malam 2. Salatul lail masna. Solat malam 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Siang hari pun afdal masna, 2 bagi salam, 2 bagi salam. Tapi boleh kalau kita nak buat 4, 1 salam. Kalau kita solat tasbih siang hari, boleh kita buat 2 bagi salam, 2 bagi salam. Boleh kita buat 4 terus dengan 1 salam. Bila buat 4 terus, maka kita ada pilihan sama ada nak buat tahiyat awal ataupun tidak. Dalam mazhab Syafi'i, afdal solat sunat yang kalau kita buat 4 rakaat, kita tak buat tahiyat awal. Ini saya ulang banyak kali ya, bagi kita letak di bawah. Baik, tuan-tuan, saya kira muslimat yang dirahmati. Tapi kalau buat malam ni lepas maghrib sampai sebelum subuh, malam tu. Maka buatlah masna, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Baik, lepas kita niat takbir, Allahu Akbar sahaja aku solat sunat tasbih. Kat tu tak parah. Sebut 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala tak ada masalah. Kemudian selepas kita baca Fatihah, boleh kita baca doa kita, tak ada salah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, boleh. Sunat. Sunat membaca iftitah dalam solat sunat ataupun solat fardu. Cuma tidak sunat baca doa iftitah pada solat jenazah. Allahu Akbar, aku solat atas jenazah lelaki ini 4 kali takbir kerana Allah Ta'ala tak ada dah Allahu Akbar kabira. Bismillah, baca Fatihah. Tidak sunat baca doa kita dalam solat jenazah. Solat lain sunat lega. Kalau solat jamaah kita pergi lewat Allahu Akbar, imam dah baca, tak sunat dah. Tak sunat dah kita baca iftitah. Terus kita baca Fatihah. Baik, tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, selepas membaca Fatihah setiap rakaat hendaklah dibaca pada rakaat pertama. Iza zulzilatil ardu zilzalaha hingga akhir surah Az-Zalzal. Pada rakaat yang kedua, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha hingga akhir surah Al-Adiyat. Pada rakaat yang ketiga ataupun yang pertama pula untuk yang kita solat yang kedua. Ini kalau 4 sekaligus. Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir, surah At-Takasur. Pada rakaat keempat, Qul huwallahu ahad hingga akhir surah Al-Ikhlas. Ini cadangan ulama. Kalau kita jenis tak hafal, kita jenis tak menghafal surah, macam ni dia boleh ingat baca yang ni surah. Dan surah-surah ini bukan waris dari Nabi. Tidak ada bacaan yang Nabi baca dalam solat tasbih ini, tidak ada.
Sebab dia pun dah khilaf tadi dalam kalangan ulama. Nah, bacaan ini terpulang pada kita. Kalau kita ingat banyak, baca banyak, lagi bagus. Dia lagi lama berdiri dalam solat, lagi dia bagus. Itu nama dia qiyamul lail, berdiri di waktu malam. Artinya kita masa qiyam tu baca bagi banyak. Nah, macam tu. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, surah-surah ini bukan sunnah untuk solat ini di cadangan ulama. Kita boleh menukar pada surah-surah lain, tapi biarlah mengikut urutan, ikut urutan. Dengan pindah kotak. Rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Ya dah. Jengkrengnya. Atau turun bawah. Nah, ikut urutan turun bawah. Dengan naik ke atas. Nah, okey. Baik, tengok kaifiyah. Ada dua kaifiyah mengerjakan sunat tasbih. Ada dua cara. Tuan-tuan boleh pilih cara yang mana satu rasa nak buat. Nah, okey, yang pertama. Pada setiap rakaat dibaca tasbih, okey, 15 kali sebelum membaca Fatihah. Kita baca Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca iftitah habis. Takbir tu, tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Nak nyanyi, tak nak nyanyi, tak apa. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Terpulang. Dan tasbih ini dia sebenarnya tasbih yang perlahan macam solat Aidilfitri, Aidil Adha tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lahan dan gerak. Tapi biasanya imam dia baca kuat. Biasanya lah bila tak berjamaah dia baca kuat. Nak bagi semangat tu. Nak subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Gitu. 15 kali. Fatihah tak ajar ni. Takbir dulu. Ini kaifiyah yang pertama. Lepas takbir, iftitah, lepas kita tasbih 15 kali. Bilang yang bagi silap lah. Kalau silap tu tak apa. Salah. Tapi takut tak cukup dah 300 pula. Nah, gila. Gerakkan jari tak boleh. 1, 2, 3. Mulutnya sebut lah. Ni contoh. Nah, itu. Apa? Gerak boleh. Nah, salah. Kalau kita boleh ingat, maka ingat. Kita di 1. Ini masuk 2. Ini masuk 3. Terpulang pada kita. Cara kita nak ingat bilangan tu nak jadi 15 tu macam mana? Terpulang pada kita. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, lepas tu baru Fatihah. Lepas tasbih 15 Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai walad dhalin. Amin. Baca surah tadi. Surah apa? Tak apa. Nah, lepas surah apa? 10 kali selepas baca Fatihah dan surah, sebelum rukuk tu, tinggal rukuk lagi. Baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh tambah bagi panjang wala haula wala quwwata illa billah bil aliyyil azim. Biasa orang tak tambah banyak dah ni banyak. Bila tasbih kalau baca macam ni pun 1 jam 4 rakaat. Tambah wala haula wala 1 jam setengah. Jangan main macam panjang. Baik. Baca 10 dah 25. Baik, kita pun lepas Fatihah dan surah jangan rukuk lagi, tasbih dulu 10. Lepas habis tasbih dah Allahu akbar. Rukuk tu baca tasbih rukuk dulu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tahu tasbih? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Selepas tasbih rukuk tu
baca 10 kali. Kemudian sami'allahu liman hamidah. Yang tidak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Masa diri tak ada hak. Lepas takbir Allahu akbar, tasbih 15, tak ada masalah. Dan tidak sami'allahu liman hamidah, tak ada masalah. Rukuk masalah. Dengar Allahu akbar, alhamdulillah. Nak pening kepala apa nak pasal hitam ni. Biasa rukuk pendek tiba-tiba nak baca tasbih 10 kali itu imam lanjut pula, lanjut subhanallah walhamdulillah wala sudah nak boleh 10 kali pening kepala ni. Lengah ni. Gelak lah. Baik, orang contoh ala yang muda macam aku tak ada masalah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Tidak ada di sami'allahu liman hamidah di tangan pak. Subhanallah, tak ada masalah diri kan. Dan tasbih 100 tak buat diri ni. Rukuk masalah. Pada habis duduk sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhanallah sujud. Tu Ibn semua tu subhanallah. Hidup dia lekat subhanallah. Hidup dia lekat di sejadah. Subhanallah, alhamdulillah. Semua. Nah, kita pun semua. Masa tu tak tahan 10 tunggu salamat. Sujud lagi teruk pada rukuk. Rukuk macam tu lah. Sujud ni. Nah, baik, tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian Allahu akbar, duduk antara dua sujud. Baca dia punya zikir dia dulu. Nah, bacaan ketika dua sujud tu. Lepas baca yang tu tasbih. Subhanallah walhamdulillah sampai habis 10. Sujud mula 2 kali sujud. Dan pada 4 rakaat kita ada 8 kali sujud yang agak memperankan bila kita nak tasbih 10 kali. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian habis duduk antara sujud, kita sujud, kita baca 10 lagi. Cukuplah 75 untuk satu rakaat. Dekat kedua pun sama, 75 jadi 150. Nanti bagi salam tambah lagi 2, kita tambah lagi 150. Dia jadi 300 kali tasbih. Yang ini biasa adalah saya pengalaman. Kalau buat dengan budak-budak sekolah, tapi sekolah buat budak-budak. Habis 2 rakaat, kedua seluruhnya tak ada, cabut. Setengah jam. 2 rakaat 30 minit. Lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bangun takbir, ada lah tapi sikit. Tadi ada 5 nasah, kedua 3 sah, 3 sah lagi hidup. Kalau mungkin pula hidup tu. Oh tak takbir. Betul, tidak muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau macam tu Quran buat 4 rumah, tapi malam kita buat 2 juga sebab malam. Baik, tuan-tuan, tidak muslimat yang dirahmati, satu cara. Rakaat kedua pun macam tu juga. Cara kedua. Kaifiat yang kedua. Baik, pada setiap rakaat dibaca tasbih 15 kali selepas membaca Fatihah dan surah. Kami takbir Allahu akbar. Niat salat tasbih Allahu akbar kabira. Habis itu Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah tu. Tak takbir. Tadi takbir 15. Lepas iftitah takbir 15. Lepas takbir 15 baru baca Fatihah. Hak kedua ni lepas iftitah tak takbir, baca Fatihah terus. Kemudian baca surah. Lepas tu baru takbir 15. Sebelum rukuk tu 15. Dan tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia beza di mana? Beza dia masa duduk
Masa kita sujud Allahu Akbar 10 kali, Allahu Akbar, duduk antara sujud 10 kali, Allahu Akbar pula 10 kali, Allahu Akbar tu duduk dulu. Tadi bangun terus. Tadi sebab kita dah 15 selepas iftitah. Kita bangun terus Allahu Akbar bagi rakaat kedua. Ni dah Allahu Akbar tu duduk istirahat. Subhanallah walhamdulillah. Ada beza sikit. Nah, tapi biasalah buat yang pertama. Sebab dia nanti tak duduk lah. Istirahat tu dia tak duduk lah. Dia bangun dulu. Nah, yang ni yang biasa orang pilih lah. Biasa buat kaifiat yang pertama. Kalau bagaimanapun kalau rasa nak baca dalam duduk, tak nak bagi panjang berdiri, pilih kaifiat yang kedua, tak ada masalah. Nah, baik, jumlah bacaan tasbih pada setiap rakaat ialah 75 kali dan jumlah bagi 4 rakaat ialah 300 kali. Banyak tasbih. Contoh lafaz tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Biasa sampai gitulah. Nak tambah boleh wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tasbih ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasbih ataupun zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duduk saja tu baca. Sambil buat kereta, start kereta jalan tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nak sampai ke seat, nak sampai ke balik banyak ratus lah, ribu boleh dapat. Syarat dia buat kereta seorang. Buat kereta dua orang, geng. Tembak atau start kereta, tembak sampai 2 jam. Tembak nanti. Tu. Dengan buat kereta dua orang. Ataupun dua boleh. Bawa bini. Bawa bini dia tak senang. Bini tak senang dia sebab apa? Bini tak senang apa? Awet tak. Bini boleh kena kat rumah di mana-mana boleh bini tu lah. Awet dalam kereta kan. Jangan buat awet dalam kereta tak boleh. Nah, boleh. Dalam kereta tak boleh. Belakang betul tak boleh. Sebab awet. Bini boleh buat. Baik, tuan-tuan, saya kira muslimat yang dirahmati sekalian. Sambil siram pokok bunga, banyak pokok bunga. Alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Ada 100 pasu kali 3. 1 pasu 3 tasbih. 100 pasu 300 tasbih. Duduk apa saja. Galat apa? Betul. Nah, tak pandai nak memanfaatkan asal. Gali benda tu mudah. Hari Jumaat macam di malam satu dah. Hari Jumaat dengan tasbih Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 1 pasu 3 kali selawat. 100 pasu 300 selawat. Hari Jumaat kita khusus untuk selawat sebab Nabi kata siapa banyak selawat untuk dia hari Jumaat Allah dia selawat. Nah, tuan-tuan ni dah muslimat yang dirahmati sekalian. Itu cara kita hidup. Jangan kita suka lalang dan menghabiskan masa tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk lebih sempurna baca doa kutub ini selepas membaca tasyahud dan selawat sebelum memberi salam. Jadi terpulang, saya pun tak nak baca. Tuan-tuan nak baca. Tak nak baca pun boleh baca doa lain. Tak ada masalah. Baik, kita masuk yang ke-19. Solat sunat hari raya. Baik, solat sunat hari raya haji. Raya haji ni untuk hak Mekah, kita di Malaysia Qaban, raya Qaban. Dan hari raya fitrah adalah sunat muakkad. Baik, tuan-tuan, saya kira muslimat yang dirahmati sekalian. Di dalam Islam kita ada 2 sahaja hari raya. Yang lain tidak.
tidak boleh disebut hari raya. Nah, dan sambutan pun tak boleh lebih daripada kita sambut hari raya. Tak boleh. Hari raya lah hari yang paling kita nak sambut, sama ada Aidilfitri ataupun Aidiladha. Lain pada itu boleh sambut, tapi sambutan dia jangan lebih hebat daripada dua ini. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, Aidilfitri dengan Aidiladha yang paling afdal Aidiladha. Aidiladha itu lebih afdal daripada Aidilfitri. Tapi kalau kita sambut Aidilfitri itu lebih meriah daripada Aidiladha. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebelum puasa buat dah baju raya, betul? Sebelum puasa baju raya siap dah, memang. Bila kita dah puasa, tailor tak nak terima. Puasa seminggu pun dia dah stop, saya tak boleh terima. Ni banyak tengok ni pun tak tahu nak sempat tak tahu nak tak terima. Sebab tu kita buat baju tu sebelum puasa. Dia kata nak sambut Aidilfitri ni, hebat. Dan tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, semua orang macam tu lah. Aidiladha tidak meriah, tidak ada kemeriahan. Kadang tu macam tak ada apa. Tak ada apa. Dia tak macam Aidilfitri. Nah, tapi dia lebih apa. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi bagi nak buat korban, dia bersedia daripada awal. Awal tu bila? Muharram dah mula ketik duit dah. Bayang sebulan 50, 12 bulan. Nah, tu. Lagi korban, 800. Tambah lagi 200. Dia bersedia awal untuk nak buat korban. Dia nak buat. Yang tak buat, ada apa-apa lah. Tunggu bakal letak. Tunggu bagi dapat daging, buat sup yang tu. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, hari raya disebut Aidilfitri, Aidiladha. Eid ada yamudu aidan, artinya kembali. Aidilfitri kembali kepada fitrah. Mana sebelum daripada kita puasa, kita tak puasa. Kemudian kita puasa, habis puasa, Aidilfitri kembali kepada fitrah. Fitrah apa? Fitrah tak puasa tadi. Tak usah ya. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ataupun kembali kepada fitrah hasil daripada didikan Ramadan. Dia baca Quran. Sebelum tu tak ada orang. Ramadan ni dia baca Quran, dia pergi solat jamaah. Penuh masjid, 5 waktu. Dan buat tarawih sampai pukul 10. Biasa balik pukul 9. Di 10 setengah balik. Tarawih ni. Tadarus pula. Benar-benar macam ni. Sebenarnya fitrah kita. Tapi kita tak buat selain daripada Ramadan. Habis Ramadan, kita kembali kepada fitrah bagi yang boleh maintain baca Quran, boleh maintain salat berjamaah, boleh maintain hak dia buat, dia mulai, dia boleh maintain yang tu, kembali kepada fitrah dia. Dan dia banyak, ataupun kembali kepada fitrah tak buat. Sebelum Ramadan tak buat jamaah, tak pergi, Ramadan pergi. Sebelum Ramadan Quran tak baca, Ramadan baca. Habis Ramadan kembali fitrah. Fitrah mana? Fitrah tak pergi masjid pula. Fitrah tak baca Quran semula. Dia banyak pentafsiran kembali kepada fitrah ni. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang paling elok ialah kita kembali kepada fitrah, yang makna kata kita menjadi hamba Allah yang sebenar, sebagaimana kita buat di bulan Ramadan. Macam itulah sepatutnya kita buat di bulan-bulan lain. Itulah Aidilfitri, kembali kepada fitrah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, Aidiladha kembali buat korban. Buat korban 4 kali setahun. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13. Habislah tahun depan kembali buat pula 10, 11, 12, 13. Tahun depan kembali buat pula 10, 11, 12, 13. Itu kembali kepada korban. Aidiladha. Dia tu.
Baik, dan disunatkan kita solat pada Aidil Fitri dan juga Aidil Adha sebab Nabi buat macam tu. Perkara pertama Nabi dan sahabat buat apabila sampai Aidil Fitri dan Aidil Adha ialah solat sunat 2 rakaat. Sama ada solat sunat Aidil Fitri ataupun solat sunat Aidil Adha. Baik, jadi mazhab Syafi'i sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Mazhab Hanafi wajib. Mazhab Hanafi wajib ke atas orang-orang yang wajib Jumaat. Mana lelaki akilun balighun, merdeka. Mazhab Hanafi wajib solat Aidil Fitri bagi orang yang wajib solat Jumaat. Alright. Maliki sama dengan Syafi'i, solat sunat muakkad. Mazhab Hanbali fardu kifayah, ke atas orang-orang yang wajib Jumaat. Hanafi wajib atas orang-orang yang wajib Jumaat. Hanbali fardu kifayah atas orang-orang yang wajib Jumaat. Dia tidak sama mazhab. Baik, tuan-tuan, jemaah muslimat yang dirahmati sekalian. Selesai. Baik, kita nak pergi kepada niat solat. Yang ni boleh kena solat Aidil Fitri setahun sekali, Aidil Adha pun setahun sekali. Biasanya kita di masjid ni sebelum solat tu imam ataupun SU masjid ataupun dia nak jadi imam tu lah, dia akan bagi tahu cara macam mana nak buat solat Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Dia akan ulang-ulang lah. Setiap tahun perlu diulang sebab solat ni cuma buat setahun sekali. Baik, yang pertama niat. Usolli sunnat Aidil Adha, usolli sunnat Aidil Fitri, itu macam biasa. Baik, selepas membaca doa iftitah, ya, Allahu Akbar kabira, baca iftitah. Hendaklah bertakbir sebanyak 7 kali beserta dengan mengangkat kedua tangan. Angkat tangan sunat macam salat biasa. Allahu Akbar, subhanallah, tasbih, Allahu Akbar. Sunat angkat tangan macam biasa. Kemudian baru membaca Fatihah dan surah. Nah, manakala dalam rakaat yang kedua pula ialah hendaklah bertakbir sebagaimana di atas sebanyak 5 kali, kemudian membaca Fatihah dan surah. Dalam rakaat pertama hendaklah dibaca Sabbihisma rabbikal a'la. Ini sunnah. Tak sama tadi, ini sunnah. Memang Nabi baca Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama. Yang kedua baca Hal ataka hadisul ghasyiyah. Solat Aidil Fitri Nabi baca surah-surah ni. Solat Aidil Adha Nabi baca surah Sabbihisma Al-Ata. Solat Jumaat Sabbihisma Al-Ata. Kalau kita tak nak baca Sabbihisma rabbikal a'la dan juga Al-Ata, boleh baca surah Qaf. Pertama surah Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Yang tu lengoh lah sikit. Lengoh lah, panjang. Nah, sama-sama dengan sejadah. Yang pertama, yang kedua surah Al-Qamar dan Al-Qamar. Berdua banyak dia. Yang ni jarang imam baca, takut kena katok malam. Banyak. Baca hadis dah. Kalau Jumaat, kalau tak nak baca yang ni, baca surah Jumaat. Surah Jumaat bagi penuh. Rakaat kedua baca surah Al-Munafiqun. Kita dah tak boleh kalau banyak ketuk kalau ambil hujung. Nah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah. Tamam kedua. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum. Munafiqun hujung. Dalam tu orang taraf Melayu. Ini. Nah, tuan-tuan dah muslimat yang dirahmati. Tapi kalau rasa nak sempurna, tak payah baca surah Jumaat hujung, tak payah baca surah Munafiqun hujung, ambil Sabihis penuh dan Al-Ata penuh.
Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian kita solat maghrib. Rakaat pertama baca sabihis. Rakaat kedua baca hal atar juga. Tengok macam itu. Tengok. Sebab apa? Sebab sabihis dia lebih pendek daripada hal atar. Kaedah dia. Rakaat pertama bagi panjang, yang kedua tu pendek sikit. Kalau kita baca sabihis rakaat pertama, hal atar rakaat kedua, dia akan jadi rakaat kedua lebih panjang daripada hal pertama. Lepas tu Ustaz, ni Nabi baca. Nabi baca Adi Fitri, Adi Adha, Jumaat. Tu sunnah bacaan ni. Lepas tu solat lain. Dah lah. Kalau kita baca sabihis, yang kedua baca wadduha, tak apa, ataupun surah yang lebih pendek macam tu. Kita jangan bawa yang ni ke dalam solat lain. Ni untuk solat Adi Fitri, Adi Adha, Jumaat, macam ni Nabi baca. Baik, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian diselahilah setiap takbir yang pertama 7 kali, tak termasuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram tak kira. Dan Allahu Akbar tak kira. Lepas baca kita Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar 7 kali. Tak kedua pula kita bangun dari sujud Allahu Akbar. Tak tu tak kira. Duduk sah. Ada sakitah sikit. Takbir Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar 5. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jika mana-mana solat hari raya itu dilakukan secara berjamaah, maka sunat dibaca khutbah selepas solat. Kalau berjamaah, sunat kita baca khutbah. Solat seorang diri tak ada khutbah macam tu. Baik, tuan-tuan, bila kita solat berjamaah, ni kena mengaji berjamaah lah bro. Nah, yang ni Tok Khatib pun tak cerita, dia ringkas. Dia kata pertama lepas Fatihah takbir lepas kita takbir 7 kali. Yang kedua lepas bangun kita sujud takbir 5. Kat dua dia tak boleh lebih-lebih sebab dia bukan nak mengajar, dia nak pergi ingat semula. Nak lebih datang dalam majlis ini. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, kita datang, imam bangun, Allahu Akbar, rakaat kedua. Kita lewat, game ke apa tadi ni, lewat. Kita sampai, imam dah rakaat pertama sujud, elok kita masuk, Allahu Akbar, dia. Kita pun takbir, Allahu Akbar, aku salat sunat Adi Fitri, 2 rakaat ikut imam. Imam bertakbir Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, imam 5 kali. Kita apa? Jeng. Kita jangan tambah lah. Imam kat luar dia 5, kita apa? 7. Jeng keren. Itu kata kena jadi. Nah, kita 5 aja. Walaupun kita tak tambah perlu 7, tapi kita pergi solat jamaah, imam dah habis rakaat pertama, dia dah bangun rakaat kedua, dia takbir 5, maka kita ikut dah 5, jangan tambah 5 sudah. Ikutlah dia. Nanti dia tahiyat, kita pun tahiyat, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita Allahu Akbar, takbir 5. Tadi pun 5, tadi pun 5, dia tidak sama. Macam kita solat lain lah. Kalau kita pergi masbuk tak lama, memang tak lama lah. Solat di pada awal okey, dan di belakang dia akan jadi tahayat. Kalau maghrib kita datang lewat tahayat sampai 4, dia tak lama lah, tuan-tuan. Jadi kita ingat takbir 7, takbir 5 sebab kita ikut imam. Kita makmuman ikut imam, dia 5, kita 5. Kalau imam takbir lebih, contoh pertama takbir sampai 8, 9, 10 pertama, jangan ikut lah. Lepas tu kita bilang diri Allahu Akbar hari 1, Allahu Akbar hari 2, cukup 7, 5 takbir lagi, Allahu Akbar 8, Allahu Akbar 9. Jangan ikut lah, dia dengan subhanallah, subhanallah, jangan subhanallah, dia lupa.
Takbir ni sunat hai'ah, bukan rukun, bukan sunat ab'ad, sunat hai'ah. Jadi kita berhenti takat tu sudah. Kalau kita ikut pun taklah baca salat, tapi jangan ikut dia berhenti. Kalau dia takbir 5, patut 7, dekat damai, patut 7. Dia takbir 5. Kita pun 5, jangan tambah 2, jangan tambah 2. Ikut dia. Maknanya kalau imam takbir lebih, jangan ikut. Imam takbir tak cukup, ikut. Faham? Faham. Dia tak cerita tu. Masa nak solat dia tak cerita. Tuan-tuan. Sebab apa? Hak ada semua akan ikut untuk imam. Hak masalah, hak orang lewat. Itu masuk. Itu kena lagi nanti. Nah, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati. Ada masjid di kitab tu, imam takbir 4 kali. Tak kedua. Rakaat kedua takbir 4 kali. Habis bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang jamaah, jumpa tu imam. Tu ingat. Tu imam takbir yang kedua dia 4. Solat Allah. Solat Allah. Tu imam pun jengkeleng juga. Solat Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa hal salat Allah? Nah, bukan rukun, bukan fardu, bukan sunat ab'ad macam tahiyat awal, ayat akhir kalau tak nak mula sujud sahwi. Ni sujud sahwi pun tak payah, sunat hai'ah. Tiba-tiba salat semula, patut salah. Nah sebab apa tu imam pun tak ngaji, orang nak ngaji dia lari. Dia pun tak erti. Tapi belagak erti, nanti jadi macam tu habis. Nah jadi serabut habis. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati Allah, tak perlu. Tak takbir, tak apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kan wajib tu. Sunat apa-apa pun tidak. Kalau kita tak buat sujud sahwi pun tak payah. Baca tu patut boleh, tapi makruh dalam mazhab. Nah, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati Allah, kena faham. Itu bukan rukun, itu bukan sunat ab'ad, dia sunat hai'ah. Kita dah ngaji dulu rukun macam mana, sunat ab'ad macam mana, sunat hai'ah tu macam mana. Imam bangun ni Allahu Akbar macam kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dia biasa lupa. Biasa solat bangun bismillah dulu. Kita takbir lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum belakang, subhanallah. Tegur tu imam. Tu imam rujutan balik. Allahu Akbar. Subhanallah. Dah lepas Fatihah ya tuan-tuan. Yang duk gustang apa? Duk gustang balik. Takbir pula. Inilah imam tak erti. Ustaz ngajak lain. Itu salah. Baik, tuan-tuan, saya kira muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, jadi kena ngaji betul-betul. Nu sebelum solat, qomat tu. Allahu asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Saya kena dia pilih 5. Tu bila Allahu akbar. Mana ada qomat solat Idul Fitri hari Adha ni. Salat sunat. Betul salatul jamaah rahimakumullah. Tak qomat. Baik, tuan-tuan, ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, nah. Kalau salat jemaah, kita baca khutbah. Solat seorang diri tak payah, malam solat sudah. Lepas pergi salat, baca doa, selesai. Okey. Di dalam kedua-dua khutbah itu, hendaklah ni kalau baca khutbah, dinyatakan hukum mengenai korban jika hari raya korban. Sebuahlah kisah Nabi Ibrahim. Tiap-tiap tahun diulang kisah Nabi Ibrahim dan juga Ismail. Sebab kena ada dalam isi khutbah Aidil Adha, kena ada yang tu. Lepas tu nak sambung hak lain terpulang. Dan hukum mengenai zakat fitrah jika hari raya fitrah Aidil Fitri kena ada isi dia zakat fitrah. Lepas tu nak tambah terpulang. Disunatkan takbir pada kedua-dua hari raya itu takbirah. Takbir mutlak, takbir semata-mata akan berakhir bila masuk kepada solat. Manakala takbir mursal,
takbir yang tidak mengiringi salat akan berakhir dengan takbir imam bagi salat jemaah atau takbir dirinya bagi salat seorang diri. Disunatkan takbir muqayyad, takbir yang mengiringi salat fardu atau sunat setiap selepas salat pada hari raya Adha, mulai dari waktu subuh. Mana subuh tu orang takbir dah. Nah, kalau adi fitri malam raya takbir. Kalau adi Adha subuh tu boleh mula takbir. Malaysia kita ni ada yang buat subuh, ada tak buat lah. Gitu. Hingga akhir waktu asar pada hari tasyrik, iaitu hingga waktu subuh pada hari ke-13 Zulhijjah, tiada takbir muqayyad pada malam hari raya fitrah. Jadi mudah kita Aidil Fitri masuk malam raya takbir sampailah esok imam bangun Allahu Akbar solat Aidil Fitri. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi, tak ada dah takbir. Imam takbir ketuk kepala. Tak ada dekat tuan. Aidil Adha tak apa. Nah, lepas tu takbir lagi. Nanti takbir sampai 3 hari Aidil Adha. Itu beza. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, lafaz takbir itulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Cuma kita Melayu dah biasa dengan lagu Piramli, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada biasa orang dengan piramid. Arab ada piramid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ya tu. Ingat. Ada ikut lagi masih takbir kita, takbir sedih. Dan tak di penjara semua menangis bila raya sebab apa? Sedih dengan takbir. Patut takbir sedih. Takbir nak bunuh perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir perang. Boleh tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir menyanyi tu. Allah. Pelik ni. Tapi nak macam mana? Tak boleh ubah dah. Tak boleh ubah dah. Dulu, kini, selamanya. Yesterday, now, and forever. Dah jadi macam tu, jalan. Baik, tuan-tuan. Kami dah muslimat yang dirahmati selesai. Nah, kalau ini tuan-tuan baca sendiri. Waktu salat hari raya ialah mulai dari terbit matahari hingga gelenggi matahari. Tetapi afdalnya ditakhirkan hingga naik matahari pada kadar segala atau satu tombak. Masuk waktu duha adalah kita boleh salat. Baik tuan-tuan, sekali itu insyaAllah kita akan sambung salat tarawih minggu depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang buruk kelemahan. Jadi saya sendiri aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.